mengumumkan ketibaan tetamu kehormat yang berbahagia Puan Rusni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menempuhkan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada Raja dan Negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Terima kasih semua hadirin dijemput duduk. Untuk makluman semua, bacaan ikrar tadi telah diketuai oleh Firdaus Hakimi bin Muhammad Syahrul dari SK Taman Tuanku Jaafar II dan diiringi oleh rakan-rakan dari SK Pedas dan SK Ampangan. Biji selasi boleh dimakan menjadi perisa sedap terperi. Selamat datang kami ucapkan, semoga majlis tambah berseri. Bagi memberkati majlis pada hari ini, dengan segala hormatnya dipersilakan Firdaus Hakimi bin Muhammad Syahrul dari SK Taman Tuanku Jaafar II untuk membacakan doa. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampunilah dosa-dosa kami
dosa kedua ibu bapa kami, guru-guru kami, seluruh kaum muslimin dan muslimat. Kurniakanlah kami nikmat kesehatan berpanjangan, kebahagiaan dan ketenangan hati, agar dengannya dapat kami beribadah kepadamu dengan sempurna. Ya Allah, suburkanlah budaya ilmu dalam jiwa kami, pertingkatkanlah penguasaan ilmu kami, daya intelek untuk kami berbakti kepadamu, kepada bangsa dan nusa yang kami cintai. Oh Allah, give us all the good of this world and the good of the life hereafter, and save us from the punishment of the hellfire. Make easy for us every difficult things with your special favor and kindness. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhiratil hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Seterusnya, kita akan diperdengarkan bacaan ayat suci Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5 dan Surah At-Talaq ayat 2 dan 3 yang akan dibacakan oleh Nurdiana Izzati binti Muhammad Rashdan dari SK Taman Tuanku Jaafar 2, Seremban. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaik wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Sadaqallahul azim. Tuan-tuan yang dihormati, bahkan murid-murid prasekolah bukan sahaja dari segi akademik dan kurikulum, malah kemampuan dalam bidang musik juga mampu kami tonjolkan dengan lagu yang akan didendangkan oleh Cik Alia Izzati
binti Salihuddin dari SK Kota. Kami tampilkan pasukan Cak Lempong dari Prasekolah SK Pedas di bawah bimbingan Puan Fatimah binti Abdul Rahim dan Puan Yusliza binti Muhammad Yusuf. Dipersilakan. Hitamlah hitam, si tampuk manggi. Hitamlah hitam, si tampuk manggi. Sayanglah kemuning, gugur bunganya, cantik manis ala gunung, ala den lalinkan. Sungguh pun hitam dan pandanglah manis. Sungguh pun hitam dan pandanglah manis. Yang putihlah kuning, siapa namanya, cantik manis gunung payung, Allah dan lalinkan. Pucuklah pau dolima batu, pucuklah pau dolima batu. Anaklah 9 di tapak tangan, cantik manis gunung payung, Allah dan lalinkan. Biarpun jauh beribu batu, biarpun jauh beribulah batu. Hilanglah di mata, di hati jangan, cantik manis gunung payung, Allah dan lalinkan. Terima kasih.
Terima kasih atas persembahan itu tadi. Bagi meneruskan acara, saya serahkan majlis kepada Encik Muhammad Arif dan Puan Syakliza binti Khalid. Dipersilakan. Terima kasih diucapkan kepada pengacara cilik sebentar tadi. Dan sekali lagi tuan-tuan dan puan-puan, kita berikan tepukan gemuruh kepada adik Nur Zara Farzana binti Kamal dari Prasekolah Taman Tunku Jaafar 2 Seremban. Hebat dan berani, syabas dan tahniah diucapkan. Dan terima kasih juga kepada murid-murid Sekolah Kebangsaan TTJ 2 atas bacaan ikrar dan juga kumpulan Cik Lempong dari SK Pedas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam transformasi melalui pendidikan. Yang berbahagia Puan Rosli binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang berusaha Encik Azmi bin Basir, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah merangkap pengerusi jawatan kuasa pengelola Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang tahun 2015, Ketua-Ketua Sektor Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-Ketua Pegawai Pendidikan Daerah, Pegawai-Pegawai Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan dan Pejabat Pendidikan Daerah, Guru Besar-Guru Besar, Guru-Guru, para penerima anugerah, murid-murid prasekolah, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan dan hadirin yang dimuliakan. Bersama kita panjatkan rasa syukur kepada Ilahi kerana lempah kurnia dan izinnya jua, kita masih lagi diberikan ruangan, waktu dan kesempatan untuk sekali lagi kita bersama. Dan pada kali ini dalam anugerah Prasekolah Terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tahun 2015 yang dilangsungkan dengan meriahnya pada petang ini di Dewan Perdana KRS Warisan Puteri Seremban Negeri Sembilan. Dan majlis juga turut mengucapkan selamat datang kepada yang berbahagia Puan Rosli binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, tetamu dan para hadirin sekalian atas kesudian memenuhi undangan dalam menyerikan lagi suasana majlis kita pada petang ini. Sidang hadirin yang dimuliakan, memulakan arena ucapan dengan penuh hormat dan takzimnya, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Azmi bin Basir, Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, berangkap pengurusi pengelola Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang tahun 2015 untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan Tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih saudara-saudari pengacara majlis dan juga pengacara cilik Nur Zara Farzana daripada prasekolah kita. Yang berbahagia Puan Rosli binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang berusaha Tuan Pakarudin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan Darul Khusus. Yang saya hormati rakan-rakan ketua-ketua sektor, rakan-rakan PPD, Timbalan PPD, wakil-wakil PPD, ketua-ketua unit, pegawai-pegawai jabatan, pegawai PPD, datin-datin, tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan guru besar, guru belong kanan, hadirin hadirat serta para pelajar prasekolah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia, salam satu sejiwa dan salam transformasi pendidikan. Pertamanya, sama-sama kita merafak syukur kehadrat Allah SWT kerana dengan limpah dan izinnya
Maka pada petang ini dapat kita bersama-sama yang berbahagia Tuan Pengarah di Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang 2015 Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman, sejak tahun-tahun kebelakangan yang lalu kita mengadakan majlis ini dalam skala yang agak besar, ya. Dan tahun lepas kita adakan di Kelana Resort Seremban, ya. Jadi pada tahun ini atas dasar pelaksanaan mengoptimumkan perbelanjaan dan perbelanjaan berhemah, kita telah memilih Dewan KRS ini sebagai tempat bagi melangsungkan upacara pada petang ini. Yang bahagia Tuan Pengarah, tuan-tuan dan sidang hormat sekalian, ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, laba sama dikutip, rugi sama ditanggung, hati kuman sama dicicah, hati gajah sama dilapah. Untuk itu hari ini kita akan memberi pengiktirafan kepada Prasekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan yang telah menunjukkan pencapaian dan kecemerlangan dalam pengurusan prasekolah. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, pada petang ini kita akan menganugerahkan 17 kategori anugerah yang merangkumi anugerah-anugerah yang telah dibuat penilaian dan pentaksiran secara telus dan berintegriti oleh pegawai-pegawai prasekolah dan juga pegawai-pegawai daripada sektor pendidikan akademik prasekolah, ya, di setiap PPD dan juga di setiap sekolah yang telah dicalonkan oleh PPD masing-masing. Di antara anugerah yang akan dianugerahkan pada petang ini ialah di antaranya anugerah prasekolah guru prasekolah terbilang, anugerah pengurusan pentadbiran prasekolah terbilang, anugerah murid prasekolah terbilang, anugerah pembantu pengurusan murid prasekolah terbilang, anugerah 3K prasekolah terbilang, anugerah Taman Pintar prasekolah, anugerah inovasi guru prasekolah, anugerah program amalan terbaik prasekolah terbilang, anugerah waris juga tidak ketinggalan melibatkan ibu bapa dan penjaga, anugerah kualiti prasekolah terbilang, anugerah kecemerlangan pendidikan prasekolah terbilang, penarafan 5 bintang prasekolah, anugerah penolong PPD prasekolah terbilang, dan anugerah kemuncak ialah anugerah keseluruhan prasekolah terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan 2015. Dengan adanya anugerah-anugerah yang dianugerahkan pada petang ini, kita mengharapkan pendidikan prasekolah di Negeri Sembilan akan terus berkembang, menunjukkan kualiti kecemerlangan selari dengan keperluan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bagi Negeri Sembilan setakat ini kita mempunyai 201 buah sekolah yang sedang melaksanakan kelas-kelas prasekolah, merangkumi 301 buah kelas, meliputi semua jenis sekolah, sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan juga sekolah jenis kebangsaan Tamil. Dengan bilangan murid 6,593 dan tenaga pengajar 299 orang dengan dibantu oleh 300 pembantu pengurusan murid prasekolah pada keseluruhannya. Dengan tenaga sumber manusia ini, maka pada hari ini kita cuba memberikan pengiktirafan kepada mereka yang telah memberikan komitmen dalam menjayakan usaha bagi memartabatkan pendidikan prasekolah kita, khasnya di Negeri Sembilan ini. Yang bahagia tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati sekalian, prasekolah pada hari ini merupakan suatu peringkat pendidikan yang amat penting. Untuk itu Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan melalui unit prasekolah di Jabatan Pendidikan dan juga unit prasekolah di sektor pendidikan akademik serta di
peringkat pejabat pendidikan daerah sentiasa berusaha dalam menghasilkan produk-produk prasekolah yang lebih berkualiti dan cemerlang daripada masa ke semasa. Jadi untuk itu mungkin tuan-tuan telah melihat di antara hasilnya apa yang telah ditunjukkan kepada tuan-tuan dan puan tadi, di mana anak-anak didik kita di peringkat prasekolah ini walaupun baru bulan Mei, masuk bulan Mei, tapi ada di antaranya yang telah boleh membaca, juru-adik juruacara kita dah boleh baca, ya. Kemudian dah boleh membaca Al-Quran, ya, dah boleh menyampaikan ucapan, ya, dah boleh membaca ikrar dan boleh bermain alat-alat muzik. Jadi ini merupakan kompetens yang telah ditunjukkan oleh anak-anak prasekolah kita. Malah kita yakin dan percaya masih banyak lagi bakat-bakat yang ada di sekolah sana, yang di luar sana yang mungkin kita akan dapat tonjolkan selepas ini. Itu makluman yang bahagia Tuan Pengarah, Tuan Timbalan, Tuan-Tuan Ketua Sektor, hadirin hadirat sekalian, unit prasekolah juga sekarang sedang mengorak langkah ke arah pendidikan prasekolah abad ke-21 dengan menekankan pendidikan berasaskan komputer dan juga kemahiran berfikir aras tinggi. Jadi dalam musim ini juga kita telah menetapkan untuk para pelajar prasekolah kita apabila masuk ke dalam aliran perdana tahun 1 mestilah telah boleh menguasai kemahiran membaca dan mengira. Itulah di antara matlamat yang telah kita tetapkan kepada semua pegawai-pegawai prasekolah kita sama ada di Jabatan Pendidikan maupun di PPD. Tuan-tuan dan puan-puan, selaku urustia pada petang ini, sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih di atas kesudian yang bahagia Tuan Pengarah, Tuan Timbalan, Tuan-tuan Ketua Sektor, Tuan-tuan PPD, tuan-tuan dan puan sedia hadirin untuk hadir memenuhi undangan kita pada petang ini. Dengan kehadiran tuan-tuan dan puan diharapkan akan dapat memberikan seri kepada majlis kita pada petang ini dan seterusnya meningkatkan semangat untuk pegawai-pegawai khasnya di Jabatan dan PPD dalam usaha untuk meneruskan kesinambungan kecemerlangan pendidikan prasekolah khasnya di Negeri Sembilan. Tahniah juga diucapkan kepada semua pemenang dan kepada yang belum bernasib baik, mungkin boleh mencuba lagi di masa-masa yang akan datang. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan, untuk aktiviti-aktiviti luar prasekolah pada ketika ini masih lagi kita tangguhkan buat sementara, iaitu melibatkan pertandingan karnival sukan prasekolah. InsyaAllah sekiranya keadaan ini masih berterusan, maka kita akan inovasikan pertandingan ini kepada bentuk pertandingan dalaman. Ini untuk memastikan anak-anak kita sentiasa mempunyai aktiviti-aktiviti dalam menilai kompetisi diri masing-masing. Sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada bahagia Tuan Pengarah di atas kesudahan hadir dan segala dan semua yang terlibat dalam menjayakan Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan pada petang ini. Sekian wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Tuan Azmi bin Basiri atas ucapan yang telah disampaikan itu tadi. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadir yang dimuliakan, kini sampai masa yang kita nantikan untuk mendengar bingkisan kata dan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan penuh hormat dan sukacita mempersilakan Yang Berbahagia Pak Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan anugerah Prasekolah Terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tahun 2015. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Cik Muhammad Arif bin Aziz, ya, daripada SK Senibai Kuala Pilah, ya, selaku pengacara majlis pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam transformasi pendidikan dan salam satu Malaysia. Yang Berusaha Tuan Fakhruddin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Yang dihormati Cik Azmi bin Basir,
Ketua Sektor Pengurusan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Ketua-ketua sektor, Ketua-ketua Pegawai Pendidikan Daerah dan Wakil, Ketua-ketua unit, guru-guru, pengiring dan juga guru-guru prasekolah, tuan-tuan dan puan-puan, dan tak lupa kepada anak-anak yang dikasihi. Ya. Pertamanya, marilah kita memanjatkan tanda kesyukuran kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah izin dan kurnianya dapat kita bersama-sama berhimpun dalam satu majlis pengiktirafan pencapaian kejayaan dan kecemerlangan warga prasekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan yang penuh gemilang ini. Sesungguhnya majlis anugerah prasekolah terbilang ini umumnya adalah untuk memberi pengiktirafan di atas usaha, sumbangan, pencapaian dan prestasi yang telah ditonjolkan dalam meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah di Negeri Sembilan. Sekalung ucapan tahniah kepada semua ahli jawatankuasa kerana dapat menjayakan Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang bagi tahun 2015. Program ini sentiasa disokong oleh Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan kerana usaha ini bukan sahaja dapat mempertingkatkan prestasi murid dalam akademik dan ko-akademik, bahkan juga dapat mempertingkatkan kreativiti murid dan juga warga pendidik serta dapat memotivasikan para guru dalam mendidik dan menyayangi anak-anak didik kita. Saya juga ingin mengucapkan kepada semua guru prasekolah kerana dapat membimbing dan mendidik anak-anak sehingga berjaya mengendalikan Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang ini pada peringkat awalnya. Dan tahniah kepada anak-anak yang telah pertama pengacara celik iaitu Nur Zara Farzana binti Kamal, SK Taman Tengku Jaafar 2. Pada mula ingat menghafal tapi memang membaca skrip. So maknanya dia dah menguasai, ya. Kedua kepada pembaca iaitu membaca Quran, Nordiana Izzati binti Muhammad Rashdan juga daripada SK Taman Tengku Jaafar 2. Dan pada pembaca doa dan juga ikrar, ya, adik Firdaus Hakimi bin Muhammad Syarul juga daripada SK Taman Tuanku Jaafar 2. Dan kumpulan Cak Lempong iaitu prasekolah SK Pedas. Bila tengok anak-anak celik ini berada di atas, teringatlah cucu saya juga lebih kurang sebaya dengan mereka ini. Memanglah kanak-kanak ini memang dah dilatih duduk tenang, tertib, ya. Tapi kalau cucu saya tu tak boleh duduk diam, cepat aja bergerak ke sana ke sini, ya. Jadi itu sebenarnya cabaran, ya, kepada guru-guru prasekolah, ya. Kerana saya tahu dalam mendidik anak-anak prasekolah ini di peringkat umur 5, 5 plus and 6 plus adalah satu cabaran, ya, kerana mereka tak boleh diam, selalu mencelah apa yang cikgu ajar, ya. Cikgu kena banyak bersabar. So tahniah kepada guru-guru prasekolah. Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya juga merasa amat gembira, ya, kerana dapat bertemu, ya, dengan datin, tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini bagi membolehkan saya untuk sama-sama menyampaikan gagasan dan juga hasrat pihak pengurusan atasan Kementerian Pendidikan, iaitu di mana kita nakkan, ya, anak-anak didik kita daripada prasekolah lagi, ya, menguasai 3M, ya, mengira, membaca dan juga menulis. Dan kalau ikutkan, ya, kita lihati bahawa matlamat pendidikan di Malaysia bukan sahaja untuk melahirkan individu yang mempunyai kelulusan akademik yang cemerlang, tetapi dapat melahirkan insan kamil, sempurna dan mampu membangunkan potensi intelek, emosi, jasmani dan rohani yang seimbang.
seperti dalam falsafah pendidikan kebangsaan. Dan bukan itu saja, sebenarnya di peringkat kecil inilah ya, anak-anak prasekolah ini sepatutnya selain kita mendidik untuk boleh membaca, boleh menulis, boleh mengira, tapi satu perkara saya mengharapkan kepada guru-guru prasekolah, dalam apa pun pendidikan yang diberi kepada anak-anak ini, terapkan nilai-nilai murni kepada mereka. Contohnya nilai kebersihan. Yang ini selalu kita perkatakan kepada anak-anak didik kita yang ada di sekolah rendah, sekolah menengah, ya. So kita kena budayakan nilai-nilai ini, terutama kebersihan. Kerana lawatan kerja saya semasa saya pergi sebuah sekolah ini, kebetulan ketika itu anak-anak ini sedang makan. Jadi ketika itulah sepatutnya PPM dan juga guru prasekolah berada bersama anak-anak untuk mendidik mereka cara makan yang betul. Ya, sebab mereka memang tengah gairah makan bihun. Ya. Tapi tidak diajar menggunakan sudu dan garpu. Mereka makan bihun dengan tangan. Nampak tak? Boleh makan tangan, tetapi cara bagaimana nak makan bihun tu betul. Jadi di sinilah patutnya ada guru prasekolah dan guru dan juga PPM mengingatkan, membetulkan, sebab dia boleh makan tu terus masuk mulut macam tu. Jadi habis bihun tu keliling mulut. Ini yang dikatakan dulu guru melomorkan kuitiau di muka murid. Nampak tu. Cara dia makan tu sampai memang sekat ni lah. Jadi kalau ada guru ataupun ada PPM, dia akan kata cara makan, ambil dengan jari, lepas tu masuk mulut, didikkan. Kemudian di atas meja itu bersepah, berselerak. Jadi saya ingat lagi, saya kecil dulu saya ingat lagi mak saya kata, makan jangan bersepah. Itu kan mak-mak kita dulu saya ingatlah lagi. Pastikan bersih, tak ada jatuh ke lantai. Ada meja kan masa. Jadi benda-benda macam itu didikkan ada. Jadi janganlah ketika waktu rehat tu biarkan anak-anak itu makan sendirian. Cikgu, guru dan juga PPM buat kerja lain. No, it's not that. Setiap aktiviti murid itu kena ada guru sentiasa membimbing apa yang betul dan apa yang tak betul. Jadi proses ini sangat penting tuan-tuan. So dia tahu bila makan ini cara yang betul. Memanglah semua memang gunakan tangan kanan, saya faham. Ya. Tetapi cara makan tu saya nak tegur juga, tapi saya kata tak apalah, tak apa. Sabar. Jangan tegur. Tengok aja. Tengok apa yang berlaku selepas itu. Ya. Jadi saya pergi, saya tengok. Sorry lah kalau ada sekolah tu dalam dewan ini, saya minta maaf lah. Ya. Bukan tujuan nak cari kesalahan, tetapi that is the reality happen in school, but we have to change. So kaedah makan, kebersihan. Kalau boleh latih, pakai bib supaya baju tak kotor kan. Sebab dia akan pergi majlis resmi satu hari nanti, dia tahu kena pakai napkin tu kan. So that is the training, training mereka makan. Ya. Saya tak sempat lah, mungkin sebelum tu mungkin dah ada bacaan doa makan. Biasanya lah tadika di mana-mana pun murid memang kalau balik rumah tu tanya bacaan doa, dia akan baca doa makan. Sebab kita semua ada anak-anak kan. Saya pun itu juga, anak-anak saya masa kecil pun itulah doa yang pertama mereka akan recite. Ya. Bila tanya apa doa yang belajar, dia akan baca doa makan. Kemudian barulah doa tidur, doa masa tandas dan sebagainya. Ya, bagus, good. Ya, tapi the small thing kita rasa ala remeh-temeh, but that is the one is very important. Sebab bila kita didik, ambil, kemudian masuk mulut, kunyah, makan kunyah kan, dah jadi Q putih pula, kunyah, bagi hancur, baru telan. Bukan secara gelojoh. Benda-benda ni is very, orang kata very important. Ya, sebab dia melibatkan sistem penghadaman murid itu. Ya, kalau makan tak hadam, makan yang hadam macam mana. So proses. Jadi kena ada cikgu ataupun PPM lah. Sebab nak jaga 25 orang guru, 25 orang murid saja. Ya, untuk satu-satu kelas itu. Jadi cara
makan. Sebab dia akan terbawa-bawa sampai dewasa nanti. Ya, kebersihan, kebersihan banyak dipertikaikan. Ya, kebersihan bilik darjah. Apa salahnya minta diorang sapu sampah? Tak ada isu. Ada isu ke kalau suruh murid prasekolah sapu sampah dalam kelas? Ibu bapa komplain ke? Ada ibu bapa di sini? Ada. Ibu bapa kena bersama-sama dengan sekolah lah. Kita nak mendidik sebenarnya. Ya, mendidik anak-anak kita. Kalau di rumah memang tak pernah sapu sampah sebab ibu yang buat, kenapa tidak kita latih anak-anak ini sapu sampah, angkat sampah, tolong buang? Bukan kita menderakan dia, tapi nak rasa kepunyaan kebersihan ini. Itu sebabnya kenapa sekarang ni anak-anak, ya, dia tidak orang kata mengambil berat tentang apa yang ada di sekolah. Bersih ke tak bersih ke, tunggal langgang ke meja kerusi, tak kisah, sebab dia tak ada kepunyaan. Sikap kepunyaan tu tiada pada mereka. Jadi bila saya pergi ke sekolah melawat tu, dah habis prasekolah, saya pergi ke kelas-kelas. Begitulah tengok kebersihan. Patutnya awal pagi sampai sekolah, the first thing is bersih kelas. Betul tak? That's a basic thing we have to do during our school time. Tuan-tuan dan perempuan dan saya juga pernah bersekolah. Kita memang dah dilatih. Siapa bertugas bersihkan kelas, ada jadual lagi. Siapa sapu, siapa angkat sampah, dan macam-macam. Siapa lap tingkap, semua ada. So, kalau minggu tu hari Selasa kita kena bertugas, memang kita akan datang awal. Kita pastikan bersih, jadi bila cikgu masuk kelas dan teratur. Meja mesti lurus. Ingat tak? Tak tahulah. Zaman saya memang meja kena lurus. Cikgu berdiri, disebut nombor 3, meja tak sama lurus. I don't know, nowadays disiplin macam itu dibuat tak di sekolah-sekolah? Tapi prasekolah dia tak ada meja macam tu. Dia mejanya bulat-bulat, ya, duduk di lantai sebab dia pergerakan. Jadi daripada situlah bila murid-murid prasekolah ini dah mempunyai environment PDP yang bebas macam tu, tiba-tiba masuk ke sekolah rendah, darjah 1, balik kepada formal, duduk tradisional. So dia pun heran, dulu sekolah seronok, sekarang ni dah masuk je 1, sistem dah berlainan. See? Inilah yang tak adanya proses berterusan. Sepatutnya dengan abad ke-21, PDP darjah 1 dah macam patutnya macam tadika. Jadi murid-murid akan gembira datang ke sekolah. So bila environment dah berbeza, cikgu pun cara berbeza, jadi budak-budak ini akan menghadapi kejutan budaya. Dulu masa umur 6 tahun, okey je, bila 7 tahun aja sistem dah berubah. Ini jadi culture shock. Ya, budak-budak akan culture shock. So dia yang dah pandai tu dah tak minat dah. Ya. Kalau cucu saya dulu masa prasekolah tak pandai baca, memang tak pandai baca. Suku kata pandai sebut, tetapi kalau BU, KU je ingat, BU tak ingat. Ada sebutlah taiku ke apa ke kan. So anak saya dah mula dah orang kata rasa tak selesa dah. Mama, kenapa cucu mama ni nak kena linus ke mama, dia kata. Dia kata sabar, tak apa. Biar ada proses socialization berlaku prasekolah. So pada ibu bapa yang ada, not to worry sangatlah kalau anak-anak tak boleh membaca, ya, tapi kalau mengira tu memang cucu saya top lah. Dia suka mengira, tapi membaca tak suka. Jadi anak saya dah risau, dia make sure anak dia mesti baca 1 hari 1 muka surat. 1 muka surat tu pada tadika tak ada masalah sebab dia gambar besar, bacaan kecil saja. Saya pastikan dia paksa saya tengok aja lagat anak saya. Tahulah sekarang dah jadi ibu, tahulah macam masa zaman saya begitu juga kan. So dia buat proses tu. So bila anak cucu saya masuk tahun 1, hari kedua dah ada ujian nak menentukan kelas. So anak saya berdebar-debar, kat manalah anak dia akan masukkan, agak kelas ujung lah agaknya. Tapi bila diumumkan terpanjat cucu saya berada kelas pertama. So saya kata, see, as long as written lah, baca tak ada, written tu alhamdulillah. Saya kata okay, now you polish. Darjah 1 dah hantar tuition di Kuala Lumpur, English tuition. Saya kata kenapa you hantar English tuition tu, ajar BM tuition, BM
how do you know your son, anak laki lah, cucu laki, good in BM? Kata cakap tu okey lah mak. No, kata don't take for granted. Saya kata BM pun agak sukar, saya kata. So now hantar BM, hantar English, hantar matematik. Sabtu one whole day cucu saya dikuarantinkan untuk tuition. Tengok, kerana semangat nak akademik sangat. Saya kata tak payahlah, as long as dia boleh baca, dia boleh mengira tu okey lah. Dia kata apa mama, Jun habis, lepas Jun no more tuition. Okay, just to make sure that dia perform dan dia boleh ikuti cikgu mengajar. Kegairahan ibu bapa sekarang nak anak academically, ya, terlupa tentang nilai. Ya, so saya haraplah guru-guru prasekolah di samping nakkan pendidikan prasekolah yang berkualiti, tapi jangan lupa tentang nilai-nilai ini, ya. The basic nilai, hormat sesama mereka, hormat orang tua, beri salam, cium tangan sebelum datang dan juga sebelum balik, kebersihan. Basic thing ini kalau boleh dipupukkan 1 tahun di prasekolah, insya-Allah tahun 1 nanti dia akan jadi budaya. Tapi ingat, guru tahun 1 pula jangan pula budak ulur tangan dia tak ulur tangan pula. Budak beri salam tak beri salam pula. Ini dia. So dia akan mengalami kejutan budaya. So ini sepatutnya berterusan daripada prasekolah sampailah ke menengah atas, ya, sebab kita nak hasilkan insan yang berkualiti, kualiti dari segi akademiknya, kualiti dari segi sasiahnya. Ini yang sangat penting. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, Kementerian Pendidikan Malaysia sentiasa, ya, mengenal pasti pembaharuan dalam merencana kurikulum bertaraf dunia dan mampu dipelajari dan dihayati oleh semua murid di Malaysia. Atas dasar itu, maka kita dapati berbagai dasar, antaranya program Linus 2.0, kurikulum standard sekolah rendah KSSR, pentafsiran berasaskan sekolah PBS, dan seterusnya sekolah menengah iaitu kurikulum standard sekolah menengah iaitu KSSM. Dan sebagai warga pendidik, tuan-tuan, warga guru adalah bertanggungjawab untuk pastikan matlamat dan aspirasi yang sama dengan mentransformasikan pendidikan negara kita ke arah pendidikan bertaraf dunia. So bila sebut mentransformasikan pendidikan, saya selalu sebut transformasi pendidikan. Check back ourselves, kita ni dah transform ataupun belum. Kalau kita belum transform, kita akan jadi jumud. Bila kita jumud, kita akan ketinggalan. Dunia pendidikan pantas, berubah. It's always dynamic, it's not static. So jangan jadi jumud. Kalau jawatan jumud maknanya apa maksudnya jawatan jumud? Tak ada kerja lah. So janganlah besok tak tahu nak buat kerja sebab tak mengikut peredaran, ya. Jadi kita dapati bahawa pelan pendidikan, ya, pelan pendidikan PPPM, ya, 2013-2025, ya, sekarang ini dah masuk fasa kedua. Tahu tak apa itu fasa pertama dalam PPPM? Hayati tidak apa dia PPPM fasa pertama. Sekarang dah masuk fasa kedua. So apa dia fasa kedua itu, ya? Jadi tadi saya ada satu majlis pagi tadi bersama-sama dengan guru penelengkanan 1 sekolah-sekolah menengah. Saya minta mereka baca buku Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025 yang ada 200 muka surat itu. Baca, bukan tahu aspirasi murid, tetapi aspirasi sistem, tahu anjakan, ya, tetapi baca, menghayati dan membudayakan. Dan selepas baca tu, kalau ada orang nak jumpa saya menerangkan apa dia PPPM, silakan ke pejabat saya nak bagi hadiah, saya kata. So come and see me and kita berdialog berdua-dua, berdialog apa yang you baca dan apa yang saya faham. Kalau puas hati, saya bagi hadiah. So sini pun saya nak cabar guru-guru prasekolah, bacalah buku Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia. Jangan kata puan saya tak ada buku. Buka you punya handphone, smartphone,
tekan pelan pembangunan, semuanya ada dalam tu. So tak ada isu tak dapat buku, ya. So please, kita pendidik mesti tahu PPPM, sebab kita sebenarnya yang menggerakkan, kita yang sebenarnya nak memastikan bahawa PPPM 2013-2025 itu berjaya. Kena ingat tu. So sebagai guru kena faham, kena tahu apa intipati PPPM, bukan on the surface saja. Sebab isu sekarang ni saya risau, sebab lawatan saya ke sekolah-sekolah yang diuruskan oleh unit perhubungan, unit perhubungan yang menguruskan saya punya lawatan bersama-sama dengan unit menengah, unit rendah, ya, sektor sekolah sebenarnya. Saya pergi, saya ikut je. Saya akan kata saya nak pergi kawasan ini, luar bandar, mereka bawa. Sebab saya sangat kecewa. Saya sangat kecewa sebagai pengarah. 2013 naik dari 2016. Kecewa kenapa? Kerana rupanya di akar umbi tidak melaksanakan seperti hasrat Kementerian Pendidikan Malaysia. Satu, PDP masih PDP lama, chop and talk. Saya tak nampak pun. Ya, chop and talk saya tak nampak. Ya, saya tak nampak PDP abad ke-21. Tapi sekolah, prasekolah saya tak komen lah. Sebab prasekolah memang dia punya basic is already PDP abad 21. Sebab murid-murid bergerak sana, bergerak sini. Dan saya pun minta seorang pelajar hari itu, sebab kebetulan dalam bilik tu ada komputer. So saya panggil seorang budak, cikgu dia tengah mengajar, saya tarik seorang budak ni, suruh duduk dekat situ, suruh bukakan komputer. Dia tahu buka komputer. Saya kata apa yang belajar dalam tu, dia pun buka. Nampak budak prasekolah pun walaupun di pendalaman tahu menggunakan komputer. Syabas saya ucapkan, ya, kepada guru prasekolah. Tetapi anak kita yang berada di sekolah rendah dan juga sekolah menengah ini, agaknya mereka rasa mereka berada di luar bandar, tak ada orang datang mantau. PPD memang datang, saya tengok dalam buku rekod lawatan tu ada PPD datang mantau. Tetapi masa orang datang ajalah tunjuk. Tapi bila tunjuk macam saya datang itu, saya tak bagi tahu. Saya masuk je, dia nampak je pengarah. Kebetulan dia waktu pagi, dia mulalah gelabarlah, dia buatlah program. Kita nampak dah dia berlakon. Dan saya pun buka lah dia punya buku rekod. Buku rekod nampaklah apa dia punya aktiviti kan. Kita nampak. So inilah yang saya nakkan warga pendidik. Perkara-perkara yang dasar-dasar ini patutnya ni berada di hati. Berada di hati, roh guru tu. Maknanya tak perlulah orang memantau bahawa kita nak buat. Sebab kita ada 2 malaikat kat sini, tahu apa kita buat. Kita percaya yang tu je, betul? Dan Allah mematikan kita, tak perlu orang lain. So niat kita mesti baik, ikhlas, jujur, berintegriti. Dan memang ada orang memandang, malaikat berhati, Allah berhati. So kenapa perlu bila pengarah datang meninggikan suara kepada pelajar? Kan saya dah ajar, kan saya dah kata. Apa itu? Apa sebenarnya guru tak tunjuk pada saya? Memang dia mengajar, memang saya tahu cikgu tu mengajar, tapi budak tu tak dapat menguasai. So what to do? Bukan kata, kan saya dah ajar, dah berapa kali saya dah beritahu, masih silap. Kenapa cikgu tu perlu meninggikan suara? So kalau tuan-tuan lah sebagai saya pergi ke kelas itu, dengar orang macam itu, first thing, what is your perception about that? So saya haraplah, ya, guru-guru, ya, tak kira lah guru-guru dalam ini ataupun pentadbir yang ada dalam ni, PPD yang ada dalam dewan ini, balik cuba fikirkan apa yang saya katakan itu. Sebab semalam semasa mesyuarat pemerkasaan ekonomi Bumiputera, Tan Sri KSU ada menyebutkan tentang pendidikan, plan pembangunan. Dia kata, Tan Sri kata, kita di peringkat atasan sekarang ni, dia kata macam sekarang mesyuarat, sibuk cakap PPPM, sibuk cakap tentang penguasaan bahasa Inggeris, sekolah hotspot, KPI yang nak dicapai, tapi sekolah faham tak? Sekolah kuasai ke tidak? Guru tahu ke tidak? Dia kata. Dan di jabatan ketua-ketua sektor, pengarah negeri, PPD pun cakap benda yang sama juga.
Kemudian dalam prestasi PPD dengan pengetua guru besar cakap benda yang sama juga. Bagaimana dengan guru pula? Sebab bila go down to the grassroots, it's not happening. Dia tak berlaku. So yang ini PPD, please rajin-rajinlah pegawai pergi pantau. Sebab saya dah dapat dua sekolah angkat. Ya, saya harap PPD pun ada sekolah angkat, timbalan pun ada sekolah angkat, semua ketua sektor ada sekolah angkat. Kami akan turun dan akan duduklah satu hari kat situ. Saya akan duduk sekolah satu hari, nak perhatikan dulu, buat pemerhatian dulu. One day, tak tahulah sekolah mana yang dapat cepu emas. Ya, untuk saya jadikan sekolah angkat, dan saya akan berada di sana, duduk dan tengok and the environment of the school. Barulah boleh saya tahu apa masalahnya. Saya mesti berada di situ. Tak cukup satu hari, masuk seminggu pun saya boleh berada kat situ. Tapi lepas ni KS, maaflah tak dapatlah saya nak chair meeting sebab saya nak kena jadi sekolah angkat sekolah tu. Ya, tangguh-tangguhlah meeting, tapi yang urgent tu saya akan pastikanlah. Itu baru boleh saya nak pulihkan sekolah. Just report tak boleh. So saya harap PPD kena buat satu. Ya, you pun ada sekolah angkat kan, Tuan Haji Hamzah, ada kan? So nak kita bertanding. Sekolah angkat kita dapat tak naik KPI? Kalau dia grade purata dia 5, kita target berapa? Kita bertanding antara kita. Mana yang jadi juara sekolah-sekolah angkat ini. Kita ambil semua sekolah angkat yang inverted commas ada isu. Ya, kita pulihkan sekolah-sekolah ini. Jadi Jabatan Pendidikan PPD saya rasa sentiasalah membantu sekolah. Jadi saya harap sekolah-sekolah di Negeri Sembilan ini akan terus cemerlang dan berada di pesada peringkat kebangsaan, peperiksaan awamnya. Walaupun saya kata academic is not the total orang kata yang totally kita nakkan achievement, but kerana diukur, negeri itu diukur kerana academic achievementnya, PPD-nya pun diukur. So saya harap PPD 6 PPD ni tidak berada di bottom, mesti meningkat ranking 10 yang terbaik. Ya, so PPD Rembau dah ada dalam top 30. So PPD lain bila nak jadi top 30. Ya, prasekolah pun nanti kita ada kejayaan-kejayaan, lepas tu kita bandingkan pula negeri-negeri yang lain. Ya, di Malaysia ini di mana pula kita berada untuk peringkat kebangsaan. Sebab saya tahu pengiktirafan ini ada di peringkat kebangsaan. Ya, so kita cuba, kita test market lah Negeri Sembilan berada di mana. Ya, jadi saya rasa anak-anak kecil kita ni sudah boleh jadi juruacara, dah boleh main cak lempong, dah mengaji. Ya, semangat G2 yang ada pada mereka, confident level dah ada. So now is towards going forward, sebab kita nakkan dua bahasa. So after this in English, BM okay, now juruacara dalam bahasa Inggeris, and pengarah will speak in English dalam ucapan dia. So yang ini cari cabar tahun depan, boleh? Ya, prasekolah, unit prasekolah kita punya majlis in English. Nak kena ada confident level speaking English. Sebab inilah isu kita sekarang ini, isu negara. Semalam berbincang panjang lebar sebenarnya semalam semasa mesyuarat PEB itu, Tan Sri KSU masih tidak puas hati. Duit banyak dilaburkan dalam upgrade our teachers. Ya, LTEC sebenarnya adalah organisasi owner for upgrading the English teacher, but the outcome very slow, because target kita 65% sekolah hotspot yang menguasai bahasa Inggeris, tapi kita tak dapat, kita below that. So Tan Sri KSU agak sedih lah, agak kecewa juga apabila dia membentangkan KPI Kementerian Pendidikan. Jadi Datin, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, saya rasa banyak perkara saya dah bincang. Jadi sebagai penutup bicara, saya sekali lagi mengingatkan kepada semua warga pendidik supaya bersama-sama ya merapatkan saf, menanamkan azam demi menjaya dan juga melaksanakan agenda negara yang tercinta dengan menempa kejayaan baharu yang lebih besar serta bersedia melangkah
ke tahun 2016 dan seterusnya dengan keyakinan lebih padu. Syabas dan tahniah diucapkan kepada penerima-penerima anugerah. Semoga kejayaan yang diperolehi akan menjadi motivasi supaya terus cemerlang pada masa-masa akan datang. Sekali lagi saya nak ucapkan syabas dan tahniah kepada unit prasekolah dan juga jabatan kuasanya yang dapat menjayakan program ini dengan sempurna. Akhir kata, marilah kita sama-sama berdoa agar kita terus dikurniakan kesihatan dan kesejahteraan hidup di bumi yang aman makmur ini. Semoga segala usaha murni kita untuk memartabatkan perkhidmatan awam khususnya dalam bidang pendidikan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan mencapai matlamat yang jaya, ya, yang berjaya, ya. Dengan sukacitanya, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya merasmikan Majlis Anugerah Prasekolah Terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2015. Sekian saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis mengucapkan terima kasih. Seterusnya majlis mempersilakan bagi penyempurnaan majlis penyampaian anugerah kepada para penerima. Dan dipersilakan juga yang berusaha Tuan Pakarudin bin Haji Ghazali, Timbalan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, dan juga yang berusaha Encik Azmi bin Basir, Ketua Sektor, untuk bersama dengan yang berbahagia Puan Pengarah. Dipersilakan. Baiklah tuan-tuan dan puan, kita mulakan anugerah prasekolah terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan bagi tahun 2015. Bagi kategori yang pertama, anugerah guru prasekolah terbilang, dan semua para penerima pada hari ini akan menerima plak dan juga sijil penghargaan. Untuk anugerah guru prasekolah terbilang tempat ketiga, dipersilakan penerimanya Puan Nur Syarianti binti Ghazali dari Sekolah Kebangsaan Serting Ulu dari PPD Jempol Jelebu. Naib Johan dipersilakan penerimanya Puan Fatimah binti Abdul Rahim dari Sekolah Kebangsaan Pedas dari PPD Rembau. Tampil seterusnya dipersilakan Johan bagi anugerah guru prasekolah terbilang. Dipersilakan penerimanya Puan Nur Azrina binti Muhaini dari Sekolah Kebangsaan Taman Tasik Jaya dari PPD Seremban. Seterusnya, bagi kategori yang kedua, anugerah pengurusan dan pentadbiran prasekolah terbilang tempat ketiga dipersilakan dari Sekolah Kebangsaan Feda Pasir Besar dari PPD Tampin. Naib Johan dipersilakan penerimanya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Baru Sirusa dari PPD Podikson. Dan seterusnya, Johan anugerah pengurusan dan pentadbiran prasekolah terbilang bagi tahun 2015 dipersilakan penerimanya dari Sekolah Kebangsaan Pedas PPD Rembau. Seterusnya diumumkan kategori anugerah murid prasekolah terbilang. Tempat ketiga, Amni Nasuha binti Muhammad Syahril Hizrian dari Kuala Pilah dari Sekolah Kebangsaan Tunku Kursiah. Naib Johan atas tempat kedua, Harith Ikram Shah bin Ahmad Fazil Shah dari Rembau SK Pedas. Dan Johan dipersilakan Nurul Syuhada Nurizam binti Abdul Malik dari Sekolah Kebangsaan Puteri.
Seterusnya diumumkan penerima anugerah pembantu pengurusan murid prasekolah terbilang tempat ketiga Puan Nur Ain binti Abdul Hamid dari SK Sekolah Kebangsaan Inas. SK Inas. PPD Kuala Pilah. Naib Johan Puan Sharifah Raudah binti Said Jamaluddin dari Sekolah Kebangsaan Sungai Dua Kuala Pilah. Dan Johan Puan Salbiah binti Nordin dari Sekolah Kebangsaan Seberang Batu Hampar, Rembau. Balas seterusnya bagi kategori anugerah 3K prasekolah terbilang pula. Tempat ketiga dipersilakan penerimanya dari Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah PPD Port Dickson. Naib Johan anugerah 3K prasekolah terbilang pula dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Serting Ulu dari PPD Jempol Jelebu. Dan seterusnya Johan bagi anugerah 3K prasekolah terbilang dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Pedas dari PPD Rembau. Seterusnya bagi kategori anugerah Taman Pintar prasekolah terbilang, tempat ketiga dipersilakan penerimanya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Air Kuning Selatan dari PPD Tampin. Naib Johan dipersilakan Sekolah Kebangsaan Felda Palung 1 dari PPD Jempol Jelebu. Dan Johan anugerah Taman Pintar prasekolah terbilang pula dimenangi Sekolah Kebangsaan Pedas dari PPD Rembau. Seterusnya diumumkan anugerah inovasi guru prasekolah terbilang. Tempat ketiga dipersilakan Encik Rapiji bin Awang Noh dari SK Felda Palung 5 Jempol Jelebu. Naib Johan dipersilakan Zalila binti Harun dari Sekolah Kebangsaan Labu Ulu, Seremban. Dan Johan inovasi guru prasekolah terbilang dipersilakan Fatin Nur Naqibah Alia binti Muhammad Nur dari Sekolah Kebangsaan Pancu, Seremban. Diumumkan penerima anugerah program amalan terbaik prasekolah terbilang tempat ketiga Puan Mastura binti Mat Nasir dari Sekolah Kebangsaan Tuanku Jaafar, Seremban. Tuanku Jaafar 2 Dan Naib Johan Puan Siti Marliana binti Zakaria dari Sekolah Kebangsaan Gedok, Tampin. Dan Johan program amalan terbaik prasekolah terbilang dipersilakan Puan Wan Latifah binti Wan Latif dari Sekolah Kebangsaan Tunku Kursiah, Kuala Pilah. Seterusnya kita pergi kepada kategori anugerah waris prasekolah terbilang. Tempat ketiga
Sekolah Kebangsaan Serting Ulu, Jempol. Naib Johan, Sekolah Kebangsaan Lukut, Port Dickson. Dana Johan Anugerah Waris Prasekolah Terbilang dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah, Port Dickson. Tahniah diucapkan. Kita teruskan dengan anugerah kualiti prasekolah terbilang pula. Tempat ketiga dipersilakan penerimanya dari Sekolah Kebangsaan Faedah Pasir Besar Tampin. Naib Johan, Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah dari PPD Port Dickson. Dan Johan Anugerah Kualiti Prasekolah Terbilang pula dipersilakan penerimanya dari Sekolah Kebangsaan Pedas PPD Rembau. Diumumkan pula bagi anugerah kecemerlangan pendidikan prasekolah bagi kategori bandar dimenangi oleh Sekolah Kebangsaan Puteri dari PPD Seremban. Seterusnya bagi kategori luar bandar pula dipersilakan penerimanya Sekolah Kebangsaan Taman Tuanku Jaafar II dari PPD Seremban. Dan bagi kategori sekolah orang asli, anugerah kecemerlangan pendidikan prasekolah dimenangi Sekolah Kebangsaan Putra PPD Jelebu. Tahniah diucapkan kepada semua pemenang dan dipersilakan semua penerima untuk bersama bersesi gambar dengan yang berbahagia Puan Pengarah kita untuk bersama dengan tetamu kehormat di pentas untuk sesi bergambar terlebih dahulu sebelum kita beralih kepada penarafan 5 bintang. Dipersilakan. Okey, terima kasih dan tahniah kepada semua penerima dan sebentar lagi kita akan teruskan dengan penganugerahan bagi prasekolah penarafan 5 bintang bagi tahun 2015. Tuan-tuan dan puan-puan, kita teruskan anugerah prasekolah terbilang penarafan 5 bintang prasekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2015. Dipersilakan Sekolah Kebangsaan Pedas Prasekolah Tunas Bestari dengan taraf bintangnya 5 bintang Darah Rembau. Dipersilakan Sekolah Kebangsaan Pedas Prasekolah Tunas Cemerlang. Sekolah Kebangsaan Kampung Sawah Prasekolah
SKKS Port Dickson. Seterusnya Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Kampung Baru Gedok Prabijak Tampin. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Air Kuning Selatan Tampin. Sekolah Kebangsaan Sungai Kelamah RKTP Prasekolah Simanja Tampin. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Undang Johor Kuala Pilah. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Felda Bukit Jalor. Sekolah Kebangsaan Inas Kuala Pilah. Sekolah Kebangsaan Taman Seri Rombau Prasekolah Suria. Sekolah Kebangsaan Taman Seri Rombau Prasekolah Sinar. Sekolah Kebangsaan Felda Loi Selatan Prasekolah Anak Bijak. Diikuti Prasekolah-sekolah Kebangsaan Jimah Baru Prasekolah Permata. Sekolah Kebangsaan Yam Tuan Antah Prabijak. Sekolah Kebangsaan Felda Pasir Besar Prabestari. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Sunggala Prasekolah Permata Port Dickson. Sekolah Kebangsaan Pasuh II Pradidik Seremban. Sekolah Kebangsaan Nyato Indah Murni Seremban.
Seterusnya Sekolah Kebangsaan Pusat Juasih Prabestari Kuala Pilah. Seterusnya Sekolah Kebangsaan Pusat Juasih Prapinta Kuala Pilah. Seterusnya Sekolah Kebangsaan Tengku Laksmana Nasir Prasinar Permata Kuala Pilah. Seterusnya dipersilakan Sekolah Kebangsaan Jimah Baru Pramutiara. Sekolah Kebangsaan Taman Dusun Nyor Pramawar. Seterusnya Sekolah Kebangsaan Taman Dusun Nyor Praraya. Dan seterusnya Sekolah Kebangsaan Taman Dusun Nyor Pracempaka. Seterusnya bagi anugerah penolong PPD terbilang pula dipersilakan penerimanya Puan Afikah binti Bahari dari PPD Rembau. Dan seterusnya diumumkan johan keseluruhan anugerah prasekolah terbilang bagi tahun 2015 dimenangi oleh PPD Rembau. Dan sebagai tanda penghargaan daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan, Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berusaha Tuan Azmi bin Basir, Ketua Sektor Perusahaan Sekolah Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan untuk menyampaikan cenderamata kepada Yang Berbahagia Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Silakan penyampaian cenderamata. Baiklah, kita beri ruang seketika untuk sesi bergambar terlebih dahulu dan sebentar ini kita akan teruskan dengan penyampaian cenderamata sebagai tanda penghargaan kepada Yang Berbahagia Puan Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan Darussus atas kesudian bersama dalam majlis dan seterusnya menyampaikan anugerah prasekolah terbilang bagi tahun 2015 sebentar tadi. Majlis mengucapkan jutaan terima kasih
Yang tidak terhingga kepada yang berbahagia Puan Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan, atas kesudian menyampaikan ucapan dan menyampaikan anugerah kepada para penerima sebentar tadi. Penyampaian anugerah prasekolah terbilang telah disempurnakan dan sekalung ucapan tahniah kepada para penerima yang telah menerima anugerah. Moga terus sukses dan konsisten cemerlang dalam dunia pendidikan. Tuan-tuan dan puan-puan sedang hadir yang dimuliakan, majlis anugerah prasekolah terbilang diteruskan dengan mempersilakan semula juruacara cilik majlis iaitu adik Nur Zara Farzana binti Kamal dari Prasekolah Taman Tuanku Jaafar 2 Seremban untuk meneruskan acara majlis. Dipersilakan. Terima kasih kepada Encik Muhammad Arif dan Puan Syakliza. Bertemu kita sekali lagi bagi menyaksikan persembahan dari bakat-bakat yang terpendam murid prasekolah. Saya tampilkan Muhammad Alif Haikal bin Muhammad Fazil dengan ceritanya yang bertajuk Kisah Pak Pandir dan Pak Kedek dan diikuti dengan nyanyian solo oleh Muhammad Irfan Danish bin Muhammad Zain dari SK Ampangan. Mari kita berhibur. Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah cerita tentang diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nama saya Pak Pandir. Sebab orang kampung kata saya seorang yang sangat bijak. Hari ini saya nak kongsikan sebuah kisah dan tauladan. Kisah ini berlaku pada diri saya sendiri. Saya berkawan baik dengan Pak Kedek. Pak Kedek ini pergerakannya sangat lambat. Sebab itulah orang kampung kata dia Pak Kedek, Kedek. Namun Pak Kedek ini seorang yang berhati mulia. Setiap hari kami akan melakukan aktiviti bersama-sama, main bersama-sama, rehat bersama-sama, makan pun bersama-sama. Pendek kata, semua aktiviti kami melakukan bersama-sama. Pada suatu hari, saya mengajak Pak Kedek ke hutan mencari makanan. Terasa lambat untuk sampai, walaupun hutan itu taklah jauh sangat. Patah sikitlah Pak Kedek, jerukan saya. Kami berjalan sambil menyanyi. Mari jalan kaki, cari apa, cari makanan, mana makanan, perut kami dah lapar. Sedang kami berjalan, tiba-tiba, Pak Pandir, ada pokok buah-buahan lah. Mana? Tu, di sana. Mana? Ish, di sana lah Pak Pandir. Kami terus mendapatkan buah-buah tersebut. Durian, pisang, juga jambu. Rasanya enak, manis, madu. Diambil dari hutan itu. Dimakan kenyang sudah tentu. Wah, nampak masarano semuanya. Ada berwarna ungu, ada berwarna merah, ada berwarna kuning, ada juga berwarna jingga. Tanpa mendengar, saya terus mendapatkan buah-buahan tersebut. Dan tanpa mendengar, saya terus mendapatkan buah-buahan tersebut. Jangan, kata Pak Kedek. Kita tak boleh makan buah warna merah itu. Kenapa pula? Bukankah buah itu sedang masak rana? Tentu isinya sedap. Jangan Pak Pandir, jangan makan buah warna merah itu.
Saya berasa curiga dengan Pak Kedek. Mesti dia nak makan buah warna merah itu sebab itulah dia menghalang aku. Hei Pak Kedek, engkau nak bodoh-bodoh ke aku Hei, mana boleh? Aku kan bijak bistari. Aku tak kira. Aku nak juga. Masya Allah. Pak Pandai. Orang pandai memang macam tu. Cili pun dikatakan buah. Pak Kedek tidak boleh menahan aku. Aku pantas mengambil buah itu dan makan. Pedas. Dari jauh. Aku nampak Pak Kedek di bawah pokok sedang makan buah manggis dan rambutan. Alamak Pak Kedek. Aku terbuat dah sedua lah. Pak Kedek melihat aku meloncat-loncat macam monyet. Pak Kedek pun datang mengulurkan buah rambutan kepadaku. Ambillah buah ini Pak Pandai. Rasa manis buah ini akan menghilangkan rasa pedas cili itu. Apa dia? Itu cili rupanya. Maafkan aku Pak Kedek. Aku bersangka buruk kepada kau. Tidak mengapalah Pak Pandai. Kau kan payah pandai. Lagipun kau tak kena cili. Maafkan aku Pak Kedek. Aku bersangka buruk kepada kau. Tidak mengapalah. Kita kan kawan baik. Kawan-kawan sekalian, jangan kita buruk sangka. Terutama pada kawan-kawan kita. Di saat kita susah, kawan baiklah yang akan tolong kita. Sekian cerita dari saya, Muhammad Arif Faikal bin Muhammad Fazil dari Prasekolah Bistari SK Ambangan. Assalamualaikum, salam satu Malaysia.
terima kasih dari saya Muhammad Ferdinand bin Muhammad Zain dari Sekolah Bestari SK Abangan. Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Berikan tepuk gemuruh pada persembahan murid-murid prasekolah itu tadi. Baiklah hadirin yang dimuliakan, majlis kita sudah sampai di penghujungnya. Diharapkan kepada yang berbahagia Pak Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan dapat bersama dengan kami pada majlis yang berbeza di lain waktu dan ketika. Dan pada kesempatan ini sekali lagi majlis merakamkan simpagan terima kasih kepada yang berbahagia Pak Rosni binti Abdul Jalil, Pengarah Pendidikan Negeri Sembilan atas kesudian bersama memeriahkan majlis kami pada hari ini. Dan terima kasih juga kepada semua tetamu utama dan para hadirin yang turut bersama menceriakan majlis. Tahniah dan syabas diucapkan kepada semua penerima anugerah prasekolah terbilang Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan tahun 2015 dan semoga terus cemerlang pada masa akan datang. Dan saya Muhammad Arif Aziz. Saya Syakiliza binti Haji Khalid. Saya Nuzara Farzana binti Kamal. Memohon kefahaman jika terlanjuran bicara dalam mengacarkan majlis pada petang yang berbahagia ini. Dan akhirnya, Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jumpa lagi. bye-bye.